Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akila binti Asnadi ingin membentangkan tugasan etnik yang bertajuk Pelestarian Ekologis tentang isu alam sekitar. Seperti mana yang kita tahu, fenomena adalah pejuang alam sekitar terhadap masyarakat dan negara. Namun begitu, sejak penularan wabak COVID-19 di seluruh negara, terdapat banyak kemusnahan ekonomi negara seperti terjejasnya flora dan fauna. Pencemaran udara adalah lebih besar berisiko kepada kesihatan awam berbanding merokok, apatah lagi ia mampu membunuh hampir 7 juta orang di seluruh dunia pada setiap tahun. Selain itu, pembakaran terbuka dan asap kenderaan di jalan raya juga telah menyumbang kepada pencemaran udara. Merujuk Kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan 4.6 juta manusia yang mati pada setiap tahun disebabkan sesak nafas. Tambahan pula, baru-baru ini terjadi banjir kilat yang melanda banyak kawasan seperti di Seremban 2, Haig dan lain-lain. Hasil siasatan mendapati saliran di kawasan tersebut dipenuhi sampah sarap dan pembuangan mas. Selain itu, hidrosfera seperti sungai, laut dan tasik begitu tercemar teruk dengan kegiatan perindustrian, pertanian, peternakan dan perbandaran yang melampaui batas. Ia telah menyebabkan laluan air tersekat sekaligus menyumbang kepada banjir. Ini menyebabkan sisa buangan yang berlebihan, terutama pada zaman pandemik COVID ini, di mana terjadinya Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menjadi punca banjir kilat. Ini tidak menghairankan apabila kebanyakan negara mengamalkan perintah berkurang dan kawalan pergerakan. Kesan daripada itu, menghidup udara yang segar dan bersih juga merupakan hak manusia. Demi kelangsungan hidup perlu diperjuangkan dan juga kadar pencemaran sungai turut bertambah baik sepanjang perintah berkurang dan kuatkuasakan. Tambahan pula, sumber air yang bersih bukan sahaja penting untuk kehidupan seharian manusia, malah kehidupan air terutama di laut juga terjamin. Apakah ini menggambarkan alam sekitar sudah semakin pulih sepenuhnya? Oleh kerana manusia diberikan intelek, keupayaan untuk membina teknologi dan minda yang terbuka, mereka bertanggungjawab pada negara dan bersemangat setiap negara kerana mampu membangun permukaan bumi untuk keperluan kehidupan. Pada masa yang sama, saya berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana kerjasama dan sokongan yang baik terhadap rakyat Malaysia dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Syabas dan jutaan terima kasih kepada frontliner yang sehingga kini masih bertungku lumus mengawal penularan wabak COVID-19 di dalam negara kita. Sebagai kesimpulan terhadap alam sekitar, COVID-19 berlaku untuk mengajar kita beberapa prinsip asas hubungan manusia dan alam sekitar. Walau bagaimanapun, demi kelestarian kehidupan, manusia perlu menghayati 3 prinsip asas dalam pengurus alam sekitar. Yang pertama, semua kehidupan lain mempunyai hak untuk tinggal di bumi. Yang kedua, alam sekitar memberi perkhidmatan asas untuk kehidupan manusia. Dan yang ketiga, mencemar alam adalah aktiviti yang membunuh diri sendiri. Sekian dari saya, Nur Akila. Diteruskan dengan pembentangan seterusnya. Isi seterusnya adalah mengenai haiwan, di mana di negara Malaysia ini terdapat 2 kategori haiwan, iaitu hidupan liar dan haiwan peliharaan. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita dapat lihat ada segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab telah melakukan aktiviti pemburuan, perdagangan haiwan liar dan melakukan aktiviti pembalakan haram. Secara tidak langsung, ianya telah memusnahkan habitat mereka. Hari ini, kita dapat lihat penularan COVID-19 ini telah menukar norma baharu, di mana manusia yang dulunya hidup bebas kini mula berkurung di kediaman masing-masing. Melihat pada situasi tersebut, haiwan-haiwan liar yang dulunya menyembunyikan diri ini telah keluar daripada habitatnya. Perkara ini dapat dilihat salah satu kebaikan, terutamanya kepada haiwan liar yang terancam, di mana keselamatan haiwan liar tersebut lebih terjamin. Hari ini juga kita dapat lihat banyak paparan akhbar mula melaporkan hidupan liar ini berkeliaran bebas. Sebagai contoh, di Malaysia, sekumpulan memerang dilihat berkeliaran bebas di Putrajaya, manakala di negara luar, sekumpulan rusa meragut rumput di sebuah taman di perumahan di Harold Hill, London. Kesimpulannya, kita sebagai manusia perlu menyedari bahawa hidupan liar ini boleh menjamin keseimbangan sistem ekologi dunia. Haiwan liar ini juga mempunyai hak untuk
untuk hidup di muka bumi ini dan bukan sewenang-wenangnya dibunuh untuk kepentingan diri. Pada musim pandemik COVID-19, kebersihan dan kesihatan dititik beratkan oleh setiap individu. Tetapi mereka tidak sedar akan sikap mereka yang tidak menjaga alam sekitar. Di antara pelakon individu ini adalah pembuangan sisa klinikal ke dalam sungai atau merata tempat. Peningkatan bagi jumlah penduduk pada masa kini juga menambah sisa pembuangan sampah dengan pembuangan secara yang tidak teratur dan tidak strategik. Okey, bagi yang pertama adalah mengetahui cara dan buang pelikat muka yang betul. Setiap rakyat Malaysia perlu ada sikap bertanggungjawab atas pembuangan pelikat muka secara yang betul dan selamat. Penggunaan pelitup muka ini digunakan hanya sekali selepas digunakan. Tetapi sikap segelintir individu yang hanya membuang secara yang tidak betul memberi ancaman kepada hidupan laut kerana ia akan mengganggu ekosistem dan membuatkan kekurangan oksigen kepada segelintir haiwan hidupan laut ini. Justru pembuangan secara yang betul ini bukan sahaja dapat memberi kebaikan kepada manusia, tapi memberi kebaikan kepada alam sekitar dan ekosistem. Seterusnya, kempen kebersihan alam sekitar dan juga gotong royong. Amalan gotong royong ini adalah yang terbaik bagi menjaga alam sekitar kita. Setiap pihak, kerajaan ataupun NGO perlu bijak untuk menarik perhatian dan minat masyarakat terhadap kebaikan gotong royong ini. Antara yang boleh dilakukan oleh pihak ini adalah menganjurkan kempen gotong royong, membuat poster akan kesedaran kebaikan akan baiknya gotong royong ini dan melakukan pantauan terhadap alam sekitar sekeliling oleh pihak kerajaan ataupun yang bertanggungjawab. Ini dapat menjadikan masyarakat untuk lebih menghargai alam sekitar serta melakukan transformasi untuk menjaga alam sekitar yang lebih baik. Akhir sekali, pembuangan sampah yang strategik. Pembuangan sampah yang strategik ini dapat menjamin alam sekitar yang lebih baik pada masa akan datang. Pihak yang bertanggungjawab perlu memastikan pembuangan sampah atau sisa klinikal ini diurus dengan betul, terutamanya pada sektor kilang industri atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan mencemarkan kualiti sungai dan udara. Perkara ini perlu dibendung dan ditangani oleh kerajaan dan pihak tertentu. Ini adalah untuk kebaikan kita dan generasi pada masa akan datang di negara kita. Bagi isu-isu yang relevan, terdapat 2 poin yang kami telah rumuskan, iaitu peningkatan sisa buangan dan pengurangan kita semula. Bagi peningkatan sisa buangan, pelaksanaan perintah berkurung yang telah dikuatkuasakan hampir seluruh dunia ekoran penularan wabak pandemik COVID-19 telah menimbulkan kesan yang buruk terhadap alam sekitar, terutamanya peningkatan bahan buangan sisa domestik. Walaupun hampir seluruh dunia mengakui tahap pencemaran udara menurun dan sungai yang lebih bersih berlaku sepanjang perintah berkurung, namun begitu, isu pertambahan sisa buangan domestik maupun klinikal turut menjadi masalah dan cabaran kepada kerajaan untuk menguruskannya. Pembelian makanan yang berlebihan maupun keperluan lain seperti hand sanitizer, topeng muka dan lain-lain sama ada di pasar raya maupun dalam talian telah pun melonjak dengan tinggi. Bahkan juga, ditambah lagi situasi pembelian panik oleh rakyat Malaysia telah mengundang pencemaran alam sekitar ketika mana sisa pepejal sama ada makanan maupun plastik meningkat secara mendadak di tapak pelupusan sampah seluruh negara berbanding sisa industri. Selain itu, produk pertanian juga antara penyumbang sisa organik yang tinggi semasa mulanya PKP dilaksanakan berikutan penjualan produk pertanian yang telah dihadkan. Pada 27 Mac 2020 lalu, lebih daripada 10 tan buah-buahan di Lembah Kelang telah dibazirkan, manakala pada 9 April 2020 pula
hampir 50 tan sayur-sayuran daripada 8.09 hektar kawasan pertanian telah dibuang kerana tiada pembeli. Ini secara tidak langsung telah mengundang kepada pencemaran alam sekitar dan penyebaran penyakit apabila sisa pertanian tidak diuruskan secara lestari. Apatah lagi, setengah pengusaha produk pertanian mengambil jalan penyelesaian yang mudah dengan melakukan open dumping di kawasan yang tersembunyi bagi melupuskan sisa pertanian tersebut. Di Malaysia pula, pembuangan sisa klinikal telah meningkat sebanyak 27% pada bulan Mac 2020 berikutan penularan COVID-19 berbanding bulan sebelumnya yang hanya 17% sahaja. Sisa klinikal bukan sahaja daripada hospital maupun klinik tetapi juga terhasil daripada sikap tidak bertanggungjawab masyarakat yang membuang topeng muka merata-rata tempat selepas menggunakannya. Perkara ini bukan sahaja mencemarkan alam sekitar, malah mendedahkan bahaya kepada kesihatan orang lain. Merujuk kepada kenyataan LLSB yang mengendalikan sampah di Sungai Klang, mereka menyatakan bahawa pertambahan sampah seperti topeng muka, botol pembasmi kuman dan sarung tangan pakai buang di Sungai Klang turut berlaku sejak Mac yang lalu. Seterusnya ialah poin kedua, iaitu pengurangan kita semula. Ketika mana dunia sedang berhempas pulas menangani wabak COVID-19, industri kita semula juga antara yang terkesan terutamanya sepanjang Perintah Berkurung dilaksanakan. Hal ini kerana industri tersebut antara berisiko terdedah kepada wabak pandemik ini dan kerajaan terpaksa menghentikan sementara operasi kita semula sisa buangan. Di negara-negara Eropah yang terjejas teruk akibat wabak COVID-19 telah menyebabkan pengurusan sisa kita semula disekat dan banyak program-program kita semula dihentikan. Sepanjang Perintah Berkurung dilaksanakan hampir seluruh dunia termasuk Malaysia, tahap penggunaan plastik terutamanya dalam pembungkusan makanan di kalangan masyarakat juga meningkat secara mendadak. Perkara ini secara tidak langsung dilihat dapat mengundang pencemaran alam sekitar apabila operasi kitar semula plastik turut dihadkan atau diberhentikan. Seterusnya, kita akan melihat dan mendengar pandangan orang awam mengenai kelestarian ekologi semasa pandemik yang berlaku di Malaysia. Saya telah menemui bual beberapa orang awam untuk memberikan pandangan mereka. Pada pendapat saya, kesan pandemik COVID-19 kepada alam sekitar, saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa banyak kesan positif yang boleh didapati. Yang pertama, kita kena ingat selama ini yang menjejaskan alam sekitar adalah manusia itu sendiri. Jadi apabila berlaku pandemik dan kebanyakan aktiviti tidak dapat dilaksanakan seperti biasa, jadi pada masa yang sama ini telah memungkinkan alam sekitar itu sendiri memperbaharui dirinya. Pada pendapat saya lah, kesan COVID terhadap alam sekitar ni, apa yang saya nampak, pencemaran udara dengan kesesakan lalu lintas tu dia berkurang lah, sebab orang tak keluar kerja, kena kuarantin apa semua kan. Kalau pencemaran udara pula, kita boleh tengok kilang-kilang dia tak beroperasi, so banyak kilang tak beroperasi dan kenderaan pula berkurangan di jalan raya. So kat situ kita boleh nampak pencemaran udara semakin berkurang. So next, apa yang saya boleh nampak ialah sungai dan pantai kita bersih. Sebab apa? Sebab ialah waktu COVID kan, ramai dah tak pergi pantai, tak pergi sungai, kena duduk rumah je. So kat situ pantai dan sungai kita terjagalah bersih daripada sampah sarap yang selalu manusia buat. Itu sajalah pendapat saya. Terima kasih. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengambil tanggungjawab dalam memelihara alam sekitar yang ada di sekeliling kita. Hal ini kerana tindakan yang kecil akan memberi satu perubahan yang besar pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.